Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tajuk hibah dan aplikasi dalam Islam. Okay, kumpulan saya terdiri daripada 3 ahli kumpulan. Yang pertama, Cik Asnul Taqiyuddin bin Cik Sazali. Yang kedua, Muhammad Adli bin Ahmad Zulkifli. Dan yang terakhir, diri saya sendiri, Muhammad Izzat Amin bin Abdul Latif. Okey, dalam tajuk ini kami akan menceritakan tentang pengertian hibah, hukum dan pensyariatan hibah, rukun hibah dan syarat-syaratnya, penerimaan barang, al-qab dalam hibah, hukum penarikan atau pembatalan hibah, kadar harta yang dibolehkan dalam hibah, hibah pada masa, hibah dalam bentuk umrah al-ruqbah iaitu hibah bersyarat, dan akhir sekali aplikasi hibah dalam Malaysia. Okey. Pengertian hibah. Hibah dari segi bahasa yang bermaksud pemberian sama ada dalam bentuk ain atau selainnya. Itu di mana dirumuskan bahawa setiap sedekah dan hadiah ialah hibah, tapi bukan semua hibah ialah sedekah dan hadiah. Okey, maksud dia di sini sedekah ialah suatu maksud pemberian yang bertujuan memberi atau untuk mendapat pahala di akhirat. Yang biasanya kita lakukan pada keluarga terdekat ataupun pada orang yang miskin. Hadiah pula bermaksud pemberian untuk memuliakan seorang. Yang biasanya hadiah ni ada hubung kait dengan sesuatu perkara. Okey, ketiga-tiga istilah ini mempunyai maksud yang sama. Bezanya dari aspek tujuan dan pemberian. Okey, seterusnya, hibah pada istilah syarak ialah satu akad yang mengandungi pemberian milik oleh seorang secara sukarela terhadap hartanya kepada seorang yang lain pada masa hidupnya tanpa mengharapkan balasan. Okey, maksud dia di sini, hibah ni diberi tanpa mengharapkan sesuatu balasan. Okey, berdasarkan definisi di atas, apa yang boleh kita huraikan daripada pengertian hibah? Okey, pertama sekali, pengertian hibah, maksud dia pemberian harta kepada suatu pihak. Maksud dia memberi harta kepada orang lain. Itu maksud hibah. Okey, yang kedua, harta yang boleh dihibah ialah harta ain, iaitu harta yang boleh dilihat. Maksudnya bukan harta hutang ataupun manfaat. Seterusnya, mengharapkan sebarang balasan. Selain itu, hibah juga mestilah dilakukan semasa pemberian hibah tu hidup. Hibah juga mestilah dilakukan secara sukarela dan tanpa ada sebarang paksaan. Hibah dibuat bukan bertujuan untuk mendapat pahala atau memuliakan seorang yang tertentu. Okey. Seterusnya, hukum dan pensyariatan hibah. Dari segi hukum, hibah adalah suatu amalan yang sunat yang digalakkan dalam Islam. Amalan ini berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Antara ayat Al-Quran yang menggalakkan amalan hibah ialah sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan dan orang-orang yang meminta dan memerdekakan hamba sebaya. Okey, maksud dia sini, hukum dan pensyariatan hibah ialah satu perkara yang amalan yang sunat yang sangat digalakkan dalam Islam. Seterusnya, rukun hibah dan syarat-syarat hibah. Okey. Hibah tidak akan terbentuk melainkan memenuhi antara syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Antaranya ialah yang pertama, al-wahib. Pemberian hendaklah seorang yang berkeahlian seperti akal dan sempurna. Maksud dia di sini, akal dan sempurna mestilah boleh berfikir baik.
Maksudnya pemberian mestilah tuan punya barang yang dihibahkan. Maksudnya barang kita untuk dihibahkan, bukan barang orang lain untuk yang kita dihibahkan. Hibah boleh buat tanpa ada had atau kadar pada siapa yang diingin atau yang kita sukai. Termasuklah orang Islam asalkan dia tidak melanggar hukum syarak. Okay, yang kedua, penerimaan hibah. Al-mauhub lahu. Penerimaan hibah boleh terdiri daripada siapa saja asalkan dia bukan mempunyai keupayaan memiliki harta sama ada mukallaf atau bukan mukallaf. Okey, maksud dia hibah ni boleh terima orang mukallaf boleh menerima hibah ataupun orang yang bukan mukallaf. Orang yang bukan mukallaf ni termasuk daripada orang yang belum akhir baligh ataupun orang yang kurang upaya. Okey, kalau orang yang masih dalam belum akil baligh ataupun yang kurang upaya, hibah ini mestilah diberi kepada walinya atau pemegang amanah bagi pihaknya. Okey, seterusnya barang atau harta yang dihibahkan. Al-mauhub. Okey, maksud dia sini, barang yang atau harta yang hendak dihibahkan mestilah memenuhi syarat-syarat berikut. Antaranya ialah ia hendaklah barang atau harta yang halal. Maksudnya barang tu mesti halal. Hibah ni mesti benda yang halal untuk dihibahkan. Kedua, ia hendaklah sejenis barang atau harta mempunyai nilai di sisi syarak. Maksudnya barang tu mesti ada nilai. Tak boleh barang yang tak ada nilai. Macam benda tu tak haram tapi dia tak ada nilai di sisi syarak. Dia tak boleh dihibahkan. Seterusnya, barang atau harta itu milik pemberi hibah. Maksudnya barang yang dihibah mestilah daripada hak pemilik dia. Bukan barang orang lain yang kita nak bagi hibah. Maksudnya kalau saya nak bagi hibah, barang tu mesti hak saya punya. Sebab hak saya memiliki hak penuh untuk barang saya. Macam tu. Okey. Contohnya macam selain itu ada lagi satu, barang yang dihibah mestilah wujud. Maksudnya di sini sebagai contoh, tak sah hibah bagi barang yang belum ada. Contohnya macam saya menghibahkan anak lembu yang masih dalam kandungan. Benda tu kita tak boleh hibah. Sebab kita tak tahu apa yang akan jadi di masa depan. Anak tu hidup ke tak. So, barang yang nak dihibah mesti wujud. Mesti ada. Selain tu contoh dia macam contoh kita nak hibahkan padi. Hasil padi untuk tahun depan. Tak boleh juga. Sebab benda tu tak pasti tau. Benda tak pasti kita tak boleh hibahkan. Okey. Seterusnya syarat yang keempat, sighah dan ijab kabul. Ada persambungan dan persamaan di antara ijab kabul. Okey, maksud dia sini mesti ada ijab dan kabul. Tidak dikenakan syarat-syarat tertentu dan terakhir sekali tidak disyaratkan dengan tempoh masa tertentu. Okey, untuk yang keempat, syarat yang keempat ni untuk senang faham. Ijab kabul ni macam contohnya boleh saya bagi senang faham. Lafaz ijab dan kabul macam pemberian hibah, dia umumkan aku berikan barang ini kepada kamu. Sebagai contoh lain macam saya menyerahkan hak milik ini kepada kamu. Dan orang yang menerima dia macam cakap aku terima, tak pun aku redha. Perkataan ini termasuk dalam ijab kabul. So dia termasuk dalam syarat yang keempat. Okey, seterusnya penerimaan barang al-khab dalam hibah. Istilah al-khab, penerima barang, bermaksud mendapat sesuatu, menguasai dan boleh melakukan tasarruf terhadap barang atau harta tersebut. Dalam mazhab Syafi'i, al-khab merupakan syarat luzum. Artinya akad hibah tidak sempurna dan tidak berkuat kuasa dengan ijab kabul semata-mata. Maksudnya ijab kabul bukan contoh kalau ijab kabul saja dia dah terpenuh syarat dia. Tu. Maksudnya bukan ijab kabul semata-mata. Bagi memastikan akad hibah itu sempurna menjadi satu akad, dia tertakluk pada syarat-syarat berikut. Yang pertama, mendapat kebenaran dan keizinan pemberi hibah secara sarih. Maksudnya dia mesti dapat kebenaran setiap apa barang yang hendak dihibah.
Yang kedua, harta yang dihibah tidak bercampur dengan harta lain. Okey, harta dihibah, dia tak boleh bercampur dengan harta lain. Dan yang ketiga, penerimaan hibah berkeahlian atau balil belakang. Okey, maksudnya orang yang menerima hibah mestilah balil dan berakal. Bagi orang yang kanak-kanak yang belum balik dan orang gila, pemberian hibah hendaklah diberi kepada wakilnya atau pemegang amanah untuk menerima harta tersebut. Okey, slide seterusnya akan dibentang oleh sahabat saya yang seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada yang menonton video ini. Jadi saya Muhammad Adili bin Ahmad Zulkifli, nombor matrik di 20112516. Saya akan sambung pembentangan kawan saya, iaitu tajuk hukum penarikan atau pembatalan hibah. Kita tengok kat sini, apabila sempurna sesuatu akad hibah dengan memenuhi rukun dan syaratnya serta berlaku penyerahan dan penerimaan barang iaitu al-qabdu, maka harta itu menjadi pemilik hibah sekalipun tanpa balasan iwad. Apa maksud tanpa balasan ni? Maksudnya bila kita dah bagi barang kat orang, jadi orang yang menerima tu dia tak perlu nak membalas balik, dia tak perlu nak bagi balik. Namun demikian, adakah hibah berkenaan boleh ditarik balik? Kalau kita tengok kat sini dekat kita bagi contoh dalam Malaysia lah. Lain lagi macam dalam keluarga, antara bos dan pekerja, bila dia bagi something dalam bentuk hibah ni, boleh tak dia nak tarik balik? Okey, kita tengok pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan mazhab Maliki. Dia banyak berlaku perselisihan antara para fuqaha tentang hukum penarikan atau pembatalan hibah ni. Jadi kita ambil mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan mazhab Maliki. Okay. Kita tengok kat sini, penarikan hibah ni dia boleh berlaku semata-mata ijab dan qabul. Tetapi dia kena sertakan dengan penerimaan barang itu. Bila kita dah terima barang tu, kita boleh decide sama ada kita nak tarik balik ataupun kita nak biar je dia jadi hak kepada penerima barang tersebut. Jadi bila kat sini, hibah berkenaan tidak boleh ditarik balik. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dengan mazhab Maliki ni, diorang dah tetapkan dah, diorang punya ijma' ni. Diorang kata apa? Hibah tidak boleh ditarik balik kecuali hibah yang dibuat oleh bapa, iaitu termasuklah juga ibu, datuk, nenek dan yang lain-lain kepada anaknya, selama mana barang tersebut atau harta tersebut tidak ada kaitan dengan orang lain. Apa maksudnya kat sini? Tidak ada kaitan dengan orang lain. Maksudnya bila bapa dia dah hibahkan harta atau barang kepada anaknya ni, maksudnya anaknya ni dia tak jual lah barang tersebut. Dia tak jual, dia tak bagi kat orang lain. Bila dia dah jual atau dia bagi kat orang lain, so mestilah barang atau harta tersebut jadi hak milik orang lain. Jadi apabila harta tu anak dia still pegang, anak dia tak buat apa pun dengan harta tu. Contoh bagi 1,000, anak dia biar je dalam dompet, dalam bank. Jadi bapa tu dia boleh tarik balik hibah tersebut. Jadi korang faham tak? Ataupun kita rumuskanlah. Dalam Islam ni, dia membenarkan penarikan balik hibah yang dibuat oleh bapa terhadap anaknya. Tetapi korang kena jelaskan dekat sini, dia terikat dengan syarat bahawa harta tersebut masih lagi dalam penjagaan anak mereka. Masih lagi dalam pemilikan anaknya. Macam saya terangkan tadi, kalau anak dijual ataupun anak dibagi pada orang lain, harta tersebut mestilah jadi kepada orang lain punya. Takkanlah bapak dia tiba-tiba contoh, Ahmad bagi balik 1,000 yang ayah bagi tu. So nanti Ahmad macam, ayah, saya dah bagi orang lain dah. Sudah. Mana nak dapat harta tersebut balik kan? Jadi kita kena take note dekat sini. Boleh nak tarik balik. Tapi
kena ada dalam penjagaan anaknya. Okey. Seterusnya kita sambung tajuk kadar harta yang dibolehkan dihibah. Dalam Islam dia tidak menetapkan kadar atau had bagi harta yang dihibahkan. Kalau macam kita belajar faraid, dia ada kadar-kadar dia. Kalau untuk isteri, untuk suami, untuk nenek, untuk atuk, untuk kakak, untuk anak lelaki, anak perempuan, dia ada kadar-kadar dia. Tapi dalam hibah ni, dia tak ditetapkan. Kita tengok kat sini dia ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Diorang memang pendapat sunat untuk menyamakan pemberian kepada anak-anak. Kalau contoh si bapa dia nak hibahkan duit 1,000 kepada 2 orang anaknya. So dia bagilah seorang 500. Tu sunat. Tapi dia jadi makruh pula jika melebihkan pemberian kepada salah seorang anak. Kalau macam kita nak faham kat sini, maksud jika dia melebihkan tu, dia macam pilih kasih. Dia pilih kasih. Kita ambil balik contoh tadi. Si bapa dia ada RM1,000. Dia bagi pada anak yang pertama 200. Lagi 800 dia bagi pada anak kedua. Itu nampaklah dia pilih kasih tu. Jadi hukum kat situ dia jadi makruh. Dia ada 2 hukum. Sunat jika menyamakan pemberian kepada anak-anak. Makruh jika melebihkan pemberian kepada salah seorang anak. Pendapat yang kedua iaitu Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Abu Yusuf. Ini pendapat yang lain pula. Okey. Kita tengok di sini cara pemberian harta yang adil semasa hidup ialah tanpa membezakan antara anak lelaki dan anak perempuan. Jika ibu bapa kalau ibu bapa ni diorang membezakan antara anak lelaki dan anak perempuan, nanti mesti akan ada salah satu pihak yang akan terasa hati dengan apa yang dibuat oleh ibu bapa mereka. Kalau macam kita fikir, anak lelaki ni nanti akan jaga kita bang. Jadi kita bagilah lebih sikit kepada anak lelaki. Kalau anak perempuan nanti dia kena ikut cakap suami lah apalah. Jadi kita bagi sikit je sebab nanti suami yang tanggung. Kita tak boleh macam tu. Jadi pendapat dia orang ni, kalau kita nak bagi harta, janganlah kita bezakan antara anak lelaki dan anak perempuan. Biarlah sama rata. Okey. Golongan ketiga, maaf. Pendapat yang ketiga iaitu golongan Hambali dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Iaitu apa pendapat dia orang ni? Kalau kita nak bagi hibah ni, nak bagi harta ni, mengikut pembahagian harta pusaka. Iaitu anak lelaki 2 bahagian daripada anak perempuan. Itu saja daripada saya. Sekian. Kalau ada tak faham, nanti boleh tanya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya, saudara Cik Hasnul Taqiyuddin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Hasnul Taqiyuddin bin Cik Sazali di 20112565. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan tajuk seterusnya iaitu hibah pada masa marad al-maut. Jadi perkataan marad al-maut bermaksud sakit yang boleh menyebabkan kematian. Jadi dia mempunyai syarat-syarat yang tertentu, iaitu yang pertama, penyakit itu yang menyebabkan kematian si mati seperti serangan jantung dan sebagainya, penyakit-penyakit kronik kebanyakannya. Dan yang kedua, penyakit itu menyebabkan kecemasan kematian dalam fikiran si mati. Contoh yang saya boleh bawa iaitu penyakit wabak, contohnya COVID-19. Mungkin kalau kata kita dijangkiti, insyaAllah peratusannya besar untuk sembuh. Tetapi kalau mungkin pada orang-orang yang berisiko, pada warga emas, jadi penyakit wabak ini mungkin
akan menyebabkan mereka berasa terfikir akan kematian melalui penyakit tersebut. Dan yang ketiga, terdapat tanda-tanda luar yang menentukan bahawa penyakit itu berat. Seperti contoh yang saya bawa, iaitu sakit kanser. Sakit kanser kadang kalau sampai tahap keempat, kanser tahap 4 yang kadang-kadang kalau lelaki mungkin kita boleh nampak rambut dia gugur, mukanya pucat, apa semua. Dan memang betul sakit kanser ini berat. Dan jadi itu antara contoh untuk yang ketiga ni. Jadi dalam marad al-maut, kita ada undang-undang Islam yang melibatkan pemberian hibah dalam marad al-maut. Jadi jika hibah yang dibuat ketika pemberi hibah itu tenat, dan jika pemberi hibah menemui ajal, maksudnya apabila dia melafazkan kata hibah tersebut, dia memberi dan kemudian dia meninggal. Jadi maksudnya pemberian tersebut pada ketika itu adalah sama seperti wasiat. Dan bila melibatkan wasiat, ia tertakluk kepada hukum wasiat, iaitu pemberian itu tidak boleh melebihi 1/3 daripada harta si mati, dan pemberian itu tidak boleh diberikan kepada waris. Ini untuk wasiat, tidak boleh diberikan kepada waris kecuali waris-waris lain telah bersetuju. Okey, itu untuk hibah ketika si pemberi hibah dalam keadaan tenat, dan bila dia menyebutkan pemberian tersebut dan terusnya dia meninggal. Jadi kalau dalam undang-undang hibah, jika pemberi hibah itu masih hidup dan apabila dia mengatakan pemberian itu, maka pemberian itu termasuk di dalam hukum hibah. Maksudnya dia termasuk dalam hukum hibah dan tertakluk pada pemberian semasa hidup. Dan hibah ini yang kita tahu, tidak ada limit, dan tidak ada limit dan tidak ada orang-orang yang tertentu sahaja. Okey. Dan seterusnya dalam penambahan, dalam majalah Al-Ahkam Al-Adiyah, dalam majalah tersebut telah menerangkan beberapa perkara yang berkaitan dengan hibah yang dibuat ketika marad al-maut. Jadi yang pertama, apabila seseorang yang tidak mempunyai waris menghibahkan semua hartanya kepada seseorang pada masa marad al-maut, kemudian pemberian itu diterima, maka hibah itu hukumnya adalah sah. Okay, ini yang pertama. Dan yang kedua, apabila seorang suami menghibahkan semua hartanya kepada isterinya atau sebaliknya, maksudnya isteri hibahkan pada suami, dan pada masa marad al-maut, dan hibah itu diterima, dan sedangkan mereka tidak mempunyai waris lain, maka hibah itu juga hukumnya sah, dan Baitul Mal tidak boleh campur tangan dalam harta peninggalannya tersebut. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, apabila seseorang telah menghibahkan sesuatu harta kepada salah seorang daripada waris pada masa marad al-maut, dan selepas kematiannya waris-waris lain tidak bersetuju, maka hukumnya tidak sah, dan harta tersebut akan dijadikan sebagai harta faraid lah, dan Baitul Mal akan masuk campur. Okey.
Okey, yang seterusnya hibah dalam bentuk al-umrah dan al-ruqbah. Dan yang pertama al-umrah, suatu pemberian yang bersifat sementara yang merujuk pada hayat salah seorang, sama ada pemberi hibah atau penerima hibah. Jadi maksudnya pemberian hibah tersebut berlaku adalah sementara, dan jikalau sama ada pemberi hibah atau penerima hibah meninggal dahulu, dan harta hibah tersebut hendaklah dikembalikan kepada sama ada pemberi hibah ataupun waris pemberi hibah. Itu al-umrah. Contoh lafaz iaitu tanah ini aku berikan, atau dalam kurungannya hibahkan kepada kamu semasa kamu hidup, dan jika kamu mati maka harta itu kembali kepada aku, dan jika aku masih hidup dan kepada waris aku jika aku telah mati. Jadi maksudnya jikalau penerima hibah meninggal dan harta itu hendaklah dipulangkan sama ada kepada pemberi hibah ataupun waris pemberi hibah. Itu al-umrah. Dan al-ruqbah, pemberian dengan syarat kematian salah satu pihak, sama ada pemberi hibah atau penerima hibah, sebagai syarat pemilikan kepada salah satu pihak yang hidup. Okey, ini agak rumit sikit. Contoh lafaz, tanah ini aku berikan kepada kamu sebagai ruqbah, dan jika kamu mati dulu maka harta itu kembali kepada aku, dan jika aku mati dulu maka harta itu untuk kamu. Jadi berbeza dengan al-umrah tadi. Al-ruqbah, jikalau penerima hibah, orang yang dapat, meninggal dulu, jadi pemberi hibah dia ambil semula pemberian tersebut. Tetapi jika pemberi hibah ataupun yang memberi, yang bagi meninggal dahulu, maka harta tersebut akan kekal menjadi milik penerima hibah. Jadi dalam hal ini kita ada pendapat para fuqaha. Para fuqaha sepakat tidak mengharuskan hibah yang disyaratkan pemilikannya akan terlaksana pada suatu tempoh masa yang akan datang. Jadi majoriti ulama ini yang berpendapat hibah yang bersifat sementara seperti hibah umrah dan ruqbah adalah sah, tapi syaratnya terbatal. Maksudnya hibah pemberian tu berlaku dan sah, tapi syarat itu terbatal. Ini untuk majoriti ulama. Dan sebab apa mereka berkata sebegitu? Sebab mereka berhujah dengan syarat, sebab bertentangan dengan kehendak akad hibah. Dan beliau menyatakan yang bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, peliharalah harta kamu dan janganlah kamu menghibahkannya secara umrah. Sesungguhnya sesiapa yang menghibah sesuatu secara umrah, maka ia menjadi milik orang yang dihibahkan. Maksudnya harta yang diberi tetapi ada syarat, dan syarat itu senang faham terbatal dan menjadi milik penerima hibah terus. Dan untuk mazhab Hanbali, Imam Malik, Imam Al-Zuhri, Abu Thur dan serta qaul qadim Imam Syafi'i, mereka berpendapat bahawa hibah umrah adalah harus dan syaratnya sah jika tidak dinyatakan oleh pemberi hibah. Dan maksudnya di sini syarat yang sah itu tidak dinyatakan oleh pemberi hibah ketika dia memberi. Dan maksudnya apabila harta yang dihibahkan itu akan menjadi milik waris penerima hibah selepas kematian penerima hibah. Jadi jika harta itu tidak dimaklumkan, maksudnya ketika
hibah tersebut beliau tidak maklumkan. Jadi kita tahu bahawa sah menurut mazhab Hanbali, Imam Malik, Imam Az-Zuhri, Abu Thur dan Qaul Qadim, Imam Syafi'i. Dan hibah yang bersifat sementara pada hakikatnya bukanlah hibah, tetapi ianya adalah ariyah, iaitu peminjaman lah. Maksudnya kita pinjam harta. Itu senang faham konsep yang untuk umrah. Dan bagi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, mereka mengharuskan hibah umrah tetapi tidak mengharuskan hibah rukbah. Kerana sebab hibah rukbah ini mereka mengatakan bahawa ia adalah hibah ta'liq ke atas sesuatu yang tidak jelas. Dari segi tempoh ia akan terlaksana. Maksudnya kita tak tahu sama ada penerima hibah meninggal dulu ataupun pemberi hibah meninggal dahulu. Jadi pemilikan itu dikatakan kita tidak jelas tentang pemilikan tersebut. Sama ada harta ni dia punya sepenuhnya ataupun harta ni pihak ni sepenuhnya. Jadi ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mengharuskan hibah umrah dan hibah rukbah, iaitu yang bermaksud janganlah kamu memberi hibah sama ada secara umrah atau rukbah. Dan mazhab yang mengharuskan umrah dan rukbah ini, dia berhujah pula dengan hadis yang bermaksud hibah umrah dan rukbah adalah diharuskan bagi mereka. Ada, jadi banyak pendapat. Itu untuk hibah umrah dan hibah rukbah. Okey, seterusnya aplikasi hibah di Malaysia. Jadi di Malaysia kita tiada peruntukan yang khusus tentang undang-undang hibah yang dikanunkan. Jadi maksudnya Dewan Perundangan Negeri dan Dewan Parlimen bagi wilayah-wilayah persekutuan, mereka tidak pernah meluluskan status khusus tentang hibah untuk orang Islam dan untuk dilaksanakan di mahkamah-mahkamah syariah. Jadi dan perkara ini diletakkan di bawah pentadbiran Jabatan Agama Islam dan Majlis Agama Islam di setiap negeri dan mahkamah syariah. Jadi selalunya kes-kes hibah ini dia melibatkan pengesahan hibah. Maksudnya hibah itu sah atau tidak, dan pertikaian takat. Maksudnya sama ada pertikaian ataupun kadar hibah dan penarikan balik hibah. Jadi selalu berlaku untuk kes-kes yang melibatkan perkara hibah. Dan dalam mahkamah juga ada mereka membincangkan mengenai wasiat ataupun alang. Alang ni maksudnya hibah. Alang, mereka mengatakan alang yang bermaksud hibah semasa marad al-maut seseorang. Jadi dalam kes ini kita mengharap bahawa selepas ini dapat dilaksanakan suatu kanun, suatu undang-undang yang khusus untuk hibah. Jadi kita ada wasiat, tapi untuk hibah kita tak ada kanun yang khusus. Dan kita memerlukan pentadbiran
untuk hibah, dan agar dia dapat mengurangkan kekeliruan dan dapat menegakkan kewibawaan mahkamah syariah. Jadi kita nak mahkamah syariah kita berada pada tahap yang optimum dan mengukuhkan kredibilitinya dalam masyarakat apabila memutuskan soal yang berkaitan dengan hibah. Jadi kita tak nak merendahkan martabat mahkamah syariah. Jadi kita perlulah pihak kerajaan kita mencadangkan supaya ada instrumen mengenai hibah ini, dan ia boleh menjadi panduan kepada masyarakat yang ingin membuat hibah secara peribadi agar hibah yang dibuat itu menjadi lebih sempurna. Atau dengan kata lain, masyarakat dapat menguruskan hartanya dengan cara yang lebih teratur dan kemas. Jadi insya-Allah moga-moga aplikasi hibah ini dapat diperkasakan dan dapat diperjuangkan tidak hanya di pentadbiran agama negeri sahaja, dan mengharapkan ianya sekaligus termasuk dalam pentadbiran persekutuan, terutamanya mahkamah syariah. Jadi cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kami sendiri. Kalau ada apa-apa persoalan, boleh nyatakan di WhatsApp group. InsyaAllah. Wallahu a'lamu bissawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.